Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih saudara pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Faizin, yang dimuliakan para imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah yang saya hormati Ustaz Roy. Terima kasih pada Ustaz Roy, terima kasih pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seronok saya dengar pengurusi majlis sebut Ustaz Kazim akan beramah mesra 15 minit ni. Tak ada. Habis ceramah saya balik tuan. Saya penat semalam pun tak hilang lagi. Malam tadi saya bergerak dari Ipoh pukul 10.30 malam. Semalam saya ada forum di Ipoh. Kemudian saya gerak ke Melaka sebab pagi tadi saya ada di kem terendak di sinilah. Sampai dekat Behrang, aksiden lori yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat tuan-tuan. Daripada jam 11.30 sampai 4.30 pagi. Kami duduk tersadai di lebuh raya, tak boleh gerak, tak boleh bangun, tak boleh apa, duduk menung. Selagi tak dialihkan, lori minyak, lori tangki trailer yang besar, yang tumpah, yang aksiden, meninggal driver dia. Nak tunggu kerin, nak tunggu bomba, nak tunggu bersihkan minyak. Sampailah 4.30 pagi, baru boleh bergerak datang ke Simpang 4. Dan saya sampai di hotel di Simpang 4 pagi tadi, 6.30 pagi tuan-tuan. Elok sembahyang subuh pun sampai. Sampai sekarang tuan-tuan, penat. Jadi tuan-tuan ajak berehat, ajak bergambar 15 minit tahun depan tuan-tuan. Doakan tak ada aksiden lagi di highway ni. Tak boleh lari dah. Tak boleh masuk dah. Tersadar di situ tuan-tuan. Memang stuck tu kayaknya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, tajuk kita pada malam ini ialah fitnah akhir zaman. Yang pertama, tuan-tuan jangan faham fitnah ni menuduh orang tanpa bukti. Fitnah ni banyak makna dia. Yang kita faham, engkau jangan fitnah aku, engkau jangan fitnah tu. Maknanya tuduh je. Padahal fitnah ni luas. Fitnah ni kadang-kadang dia syirik. Syirik kepada Allah tu pun fitnah juga. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Maknanya ialah syirik pada Allah. Syirik tu berlaku kufur kepada Allah. Melakukan kesyirikan pada Allah juga dipanggil fitnah. Fitnah ni macam-macam. Maksiat tu pun fitnah juga. Maksiat, fitnah juga. Tak sembahyang tu pun fitnah juga. Jadi macam-macam bentuk kepada fitnah. Cuma malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang 6 bentuk fitnah yang akan berlaku, yang sudah berlaku, yang sedang berlaku. Yang pertama kata dia al-fitnah al-ikhtibar, iaitu fitnah yang berbentuk ujian daripada Allah. Fitnah yang berbentuk ujian. Ujian macam-macam lah. Fitnah yang datang kepada kita yang berbentuk ujian untuk kita. Ujian keimanan. Ini fitnah. Sama ada kita ni nak ikut ataupun tak mau ikut fitnah itu. Nak kalah atau nak menang dengan fitnah itu. Macam saya sekarang. Bercakap senang lah. Bila saya kata sabar, sabar. Memanglah cakap senang. Cuba datang pada saya. Boleh tak saya sabar? Dia akan datang pada benda itu. Macam akak-akak lah. Akak-akak kita, saya Ustaz, Alhamdulillah lah dapat suami bahagia benar Ustaz. Tenang je suami. Itu belum ujian. Suami baik, suami handsome, semaya, rajin, nafkah cukup. Itu belum ujian. Ujiannya bila suami akak pergi siang. Yang tu baru nak tahu akak ni
jadi beriman ataupun tidak. Barulah jadi beriman ataupun tidak. Masa sekarang ni memanglah elok datang belajar. Elok datang sembahyang Jumaat. Elok datang kuliah. Sebab apa? Suami yang baik bawa. Saya dengan suami, okeylah Ustaz. Akak Alhamdulillah macam akak, kalau suami akak pergi kerja, akak yang iron kan. Semua masak-masak untuk dia kan. Stokin dia pun akak iron. Sebab suami akak belum balik dari siang. Cubalah suami akak balik daripada siang. Jangan kata stokin nak disereka. Muka dia pun akak sereka. Entah. Maknanya akak dah kalah dengan al-fitnah. Sebab tu nak tengok kita ni nak beriman ataupun tidak melepasi ujian ini. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu telah beriman hanya dengan kamu bercakap, aku beriman pada Allah. Selagi mana kamu belum yuftanun. Selagi mana mereka belum diuji. Itulah makna ujian. Al-fitnah. Sebelum diuji. Nak tengok abang-abang ni, Allah semayang sah depan, hujan datang. Ribut pun datang semayang di masjid. Bagus. Ujian dah sampai belum? Belum. Tunggu sekejap. Al-ikhtibar akan datang pada awak. Sakit. Sakit. Datang tak semayang? Ataupun datang ke masjid, motor hilang. Dalam banyak motor-motor orang, motor keris, pedang, semuanya ada. Motor kita pula, EX5 pula yang diambil. Sejak itulah kita putus hubungan dengan masjid. Abang dah tak ke masjid ke bang? Tak payah. Motor saya hilang di masjid. Dia orang bukan nak sembahyang, mencuri. Apa itu tak pergi dah masjid? Tak payah, menyemak. Saya malam-malam tidur dengan motor saya. Oh, sudah tuan-tuan. Saya awak masuk dalam bilik dia, saya tak bawa dah ke masjid. Maknanya awak gagal. Pasal motor hilang pun awak tak ke masjid. Ujian. Dia akan datang. Dulu kerjanya ialah imam masjid. Tiap-tiap waktu datang. Berjubah, berserban. Balik dari umrah, nama dia tak ada dekat senarai Jatan Pos 5. Dia tengok Haji Dollah, Haji Leman, Haji Usop, Haji Yaya. Lagi sekali, Haji Leman, Haji Usop, Haji Dollah. Tak ada nama aku pasal? Apa pasal? Jumpa dengan pengurusi masjid. Mana nama saya? Tuan Haji, Jatan Kuasa ni, tukar imam lain. Terus tak datang. Tak datang. Bukan masjid sini, ini di Afrika. Kita marah saya pula. Tak datang dah semayang dia. Sebab apa? Dia orang dah tak kenang jasa-jasa saya. Saya cakap terang-terang, saya tak datang dah masjid. 30 tahun saya jadi imam, dia orang buang macam itu je. Kata abang semayang di mana? Di rumah. Jumaat pun di rumah. Oh, saya baca khutbah, saya lah imam ni. Maknanya tuan imam dah gagal. Itu ujian yang pertama, nama dia al-ikhtibar. Yang kedua dipanggil sebagai al-mihnah. Wal fitnatul mihnah. Fitnah juga bermaksud mihnah. Mihnah ni dalam bahasa kita, setiap satu orang mesti ada mihnah ni. Saya sebagai penceramah, apa mihnah saya? Mihnah saya ialah dihalang untuk berceramah. Itu mihnah. Adik-beradik tohmah. Lalu dengar macam itulah. Kena gam. Itu biasa. Tak payah kita nak bising lah, saya kena gam. Tak payah, lantak tuan. Dah dipanggil sebagai mihnah. Kalau awak menjadi seorang pendakwah, apa cabaran awak? Cabaran awak ialah nombor satu, yasudduna an sabilillah. Akan ada orang yang menghalang awak. Itu nama dia apa? Mihnah. Enjoy saja. Kalaulah kita hari ni tuan-tuan berceramah siang malam pagi petang, tak ada siapa pun halang kita. Cek balik ceramah kamu. Kamu mesti menyorok ilmu. Kalau kita langsung tak ada halangan dalam ceramah kita, cuba kaji balik, kamu langsung tak menasihati orang, langsung tak menegur orang, langsung kamu tak cakap yang hak. Sebab itulah kamu tak ada halangan. Bahaya tuan-tuan. Bila kita dihalang, alhamdulillah, kita melepasi mihnah. Sabar. Sabar. Kita punya prinsip senang.
Orang panggil, datang. Orang jemput, datang. Orang tak jemput, duduk di rumah. Kalau orang tak jemput, apa saya buat? Duduk di rumah. Main dengan anak, main dengan cucu. Boleh tengok isteri pun salah. Jarang tuan-tuan tengok isteri. Malam ni di sini dengan tuan-tuan. Besok saya di Seputih. Hari Sabtu pula saya di Teluk Intan. Hari Ahad saya di Negeri Sembilan. Hari Isnin saya di Pulau Pinang. Jarang tengok orang rumah. Kalau tak dijemput lagi bagus. Tengok masjid tu. Jarang tengok tuan-tuan. Sekali tengok, oh sihat akak kita ni. Pun salah. Senang hidup. Kalau jemput, datang. Tak jemput, Alhamdulillah. Kalau dibatalkan, Alhamdulillah. Senang hidup. Konsep kita senang. Itu nama dia mihnah dalam kehidupan. Saya ceramah di manakah hari itu? Di Pahang. Jauh dalam hutan tuan-tuan sampai tempat dia. Saya pancit pula. Tengah-tengah hutan tu, ya Allah. Dah lah hutan, pancit pula. Hujan pula dah. Sudah. Kiri kanan hutan, jalan lengang, tinggal kami bertiga je tuan-tuan. Terkebir-kebir duk suluh tu selak duk cari mana pula skru ni. Mana pula nak buka tayar spare ni tuan-tuan. Oi, pukul 2 pagi. Itu nama dia apa? Itu nama dia mihnah. Biasalah tu. Kalau tak nak tayar pancit, duduk di rumah. Tengok televisyen, cerita Megah Holding. Setiap daripada kita ni ada mihnah dia. Apa dia mihnah dia? Mihnah sebagai imam. Ujian sebagai imam. Dia ada mihnah dia. Bukan semua makmum suka pada imam. Ada yang tak suka. Allahu Akbar. Nyesal aku datang masjid ni. Slow. Slow datang. Bayang tarawih lambat habis. Ada jemaah yang suka. Slow-slow lah. Bagus. Ada yang tak suka. Ada yang benci. Biasalah jadi imam tu. Ada orang yang mufarakah. Ada orang yang banyak komplain. Dan saya nak tanya, imam saya ni, imam kata, okey kalau gitu nak sembahyang isyak nanti awak jadi imam. Tak, saya bukan nak jadi imam, saya nak tanya saja. Banyak tuan-tuan. Orang yang komplain, bercakap. Itu mihnah. Sabarlah, serupalah jadi PM. Urusi masjid. Tuan-tuan jangan cepat, ngangah lah. Sebab PM tu pengurusi masjid. Banyak mihnah dia, jawatan kuasa tu bertikai, ahli karya bertikai, biasalah. Bila kita pegang satu-satu jawatan, mihnah akan sampai. Tuan-tuan di sini cikgu, biasalah mihnah sebagai cikgu. Kadang-kadang anak murid suka, kadang-kadang anak murid repot dekat mak, dekat bapak bawa kayu pergi hambat cikgu. Itu nama dia mihnah. Maka tuan-tuan akan menghadapi ujian sebagai siapa kita? Kita sebagai siapa? Akan ada ujian untuk kita. Kita sebagai suami, ada mihnah dia. Ada yang nasib baik, dapat isteri baik. Cakap tidak, beletih pun tidak, diam. Bisu. Alhamdulillah. Ada yang nasib kurang baik sikit, dapat isteri kuat beletih. Allah, dalam masjid pun beletih. Baliklah baik. Astagfirullahalazim. Yang dipanggil balik tu imam. Melonong tu imam tu balik tuan-tuan. Malang sungguh nasib tu imam dapat isteri kuat beletih. Sabarlah. Kita sebagai suami akan berhadapan dengan mihnah dalam keluarga. Nak cari rezeki, nak cari perbelanjaan mencukupi tanggungjawab kita. Serupa itulah akak, mihnah. Dapat suami sega. Sebab tu ramai orang perempuan dia cari laki-laki tak sega supaya tak berebut dengan orang. Dia dapat suami nganga, kita tengoklah. Tang manalah dia jumpa suami dia ni, kita tengok. Dia nak dekat suami tu sebab apa? Tak handsome. Dia kata bila tak handsome, tak ada siapa mengorat suami dia. Dia susah hati dapat suami handsome. Pasal apa? Takut orang mengorat. Tu mihnah. Mihnah, bila kita faham dia akan sampai ujian, tuan-tuan relax. Jangan tuan-tuan berpahaman bahawa bila aku dapat satu-satu benda akan senang sampai bila-bila. Itu satu bentuk pahaman yang tak betul. Tuan-tuan kena ada simpan dalam hati tuan-tuan, satu hari aku akan hadapi masalah ni. Satu hari aku akan hadapi masalah ni. Bila tuan-tuan faham macam itu, tuan-tuan akan menghadapi masalah tu dengan senang. Tuan-tuan di sini toki umrah.
Dia akan ada mihnah. Jangan duk ajak lancar je perjalanan pergi umrah tu. Satu hari mesti ada kes. Kapal terbang tak datang. Kes apa? Hotel tak ada. Sampai di hotel. Hotel kata dah penuh. Dia pulangkan balik duit kita. Nanti kita akan berhadapan mihnah dengan jemaah umrah. Yang macam-macam cerita dia buat. Buat fitnah dan sebagainya. Maka tuan-tuan kena set dalam minda tuan-tuan. Hidup tidak selalunya indah. Pasti akan datang satu masalah. Bila ada masalah, tuan-tuan betul-betul hadapi. Maka bila tuan-tuan dah set, datang masalah, tuan-tuan tak akan jadi kelang kabut. Tuan-tuan dah kata, memang aku dah agak dah benda ni akan berlaku. Kita dah buat persiapan lama dah. Itu nama dia apa? Wal fitnatul mihnah. Yang ketiga, wal fitnatul mal. Fitnah yang ketiga, nama dia fitnah harta. Ni dia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta kamu dan anak-anak kamu ialah fitnah. Ujian. Ya, tuan-tuan jangan kabra. Abang kita adalah technician. Ya, sabar ya. Jangan dia tengok apa hal pula tu. Bukan, tak ada apa. Dia technician di belakang tu. InsyaAllah dia nak membetulkan keadaan. Baik, saya pun nak tengok dia buat apa. Tuan. Baik, yang ketiga. Boleh. Teruskan Ustaz. Jangan gabrah. Baik, tuan-tuan. Saya gabrah, tuan. Macam-macam pengalaman saya ni. Waktu saya ceramah. Ada yang datang daripada jauh. Rupanya nak warning saya. Dia langkah orang. Main duduk sebelah saya. Main nak penampar saya. Wah, ada juga. Okey, ada juga jenis macam itu. Ada yang langkah orang. Apa yang pula pakcik ni? Rupanya nak bersalam. Astaghfirullahalazim. Duduklah pakcik kan saya bersalam. Macam-macam jenis tuan-tuan. Abang kita ni melangkah-langkah orang. Rupanya nak letak mikrofon. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Nombor 3. Fitnah harta. Al-mal maknanya harta. Bila dia orang miskin, dia boleh datang buat ibadat. Bila dia jadi kaya, jadi lupa. Ada orang yang meletakkan harta macam Tuhan untuk dia. Ada orang yang hidup dia cinta kepada harta. Ada orang yang memandang kebendaan, memandang harta dalam semua benda yang dia nak buat. Ada orang yang meletakkan diri dia lebih mulia daripada orang lain sebab dia ada harta. Ada orang yang merasakan bahawa orang lain semua tu tak ada nilai pada dia sebab miskin. Aku ada harta. Fitnah ini akan sampai kepada kita. Sehinggalah bila tak ada harta pun dia jadi fitnah. Berapa banyak orang tuan-tuan yang tak ada harta, yang jadi miskin, sanggup murtad, janji boleh makan. Ada orang yang sanggup buat macam-macam, sampailah menggadai agama dia sendiri, janji dia dapat wang. Ini nama dia fitnah. Yang ini pun akan datang di akhir zaman. Yang keempat dipanggil apa? Wal fitnatul aulad. Fitnah yang datang daripada anak-anak. Anak-anak akan datang ujian untuk kita. Di akhir zaman, musuh kita siapa? Musuh kita ialah anak. Anak yang kita lahirkan, anak itulah yang bunuh mak dia. Anak yang kita besarkan, anak itulah yang tikam bapak dia. Potong kepala bapak dia. Dia bawa kepala ayah dia, bubuh dalam beg galas, naik bas pergi KL. Daripada Negeri Sembilan. Orang pun tak tahu dalam beg galas dia tu ada kepala ayah dia. Masya Allah. Ada yang bunuh mak dia dengan cangkul belakang rumah. Ayah minta duit nak beli dadah. Mak tak kasih. Dicangkulnya kepala pak dia, kepala mak dia mati tuan. Ini nama dia fitnah yang datang daripada anak. Anak buang mak, anak buang bapak. Sebab apa? Sebab nak menikah dengan orang lain. Tak hormat mak bapak dah tuan-tuan. Sebab apa? Cinta pada manusia yang lain. 13 tahun anak dia, perempuan, lari daripada rumah sebab ikut perempuan. Pelik tuan-tuan. Dia kata, Ustaz ni anak saya, gambar dia dah 13 tahun, anak saya lari daripada rumah. Saya nak minta Ustaz buat sembahyang hajat. Saya tanya dekat dia, dia pergi ke mana? Tak tahu. Yang saya tahu, dia ikut perempuan. Anak perempuan.
Ya, yang dia ikut perempuan juga Ustaz. Lah. Perempuan tu macam jantan ke saya tanya? Ya. Tomboy Ustaz, pengkit. Anak dia perempuan, ikut pengkit, lari daripada rumah 13 tahun. Saya agak anak perempuan dia dah mengandung dah sekarang tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Gila ni, gila. Manusia sekarang ni gila tuan-tuan. Yang jantan nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi jantan. Anak kita. Tuan-tuan boleh bayang tak? Mak dia cikgu, bapak dia cikgu, anak pun cikgu. Oh, bagus tu. Semua cikgu. Bapak je cikgu syari, maknya cikgu murni. Sudah. Anaknya pula tak tahu cikgu apa. Dia kemaskan bilik anak bujang cikgu dia. Mak ni cikgu. Kemaskan bilik bujang anak dia yang juga cikgu. Kemas tuan-tuan. Jumpa baju dalam. Bukan satu. Macam-macam baju dalam. Buka laci bawah pula. Seluar dalam pula dah. Seluar dalam perempuan. Anak dia jantan. Balik tunggu anak dia. Ayah belum tidur lagi. Aku menunggu kau Ustazli. Sudah tuan-tuan. Dia jadi anakku Ustazli pula tuan. Rupanya anak dia siang nama dia Rusli. Malam nama Rus. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Malam jadi pondan tuan-tuan. 6 harakat nganga tu tuan-tuan ni. Ustaz, makcik tak tahulah apalah naluri anak makcik ni dia jantan elok Ustaz tapi dia nak jadi perempuan. Saya tak tahulah Ustaz, suami dia. Ini yang dikatakan fitnah di akhir zaman, dia akan berlaku kepada kita dan sekarang sedang berlaku pada anak-anak kita. Jaga-jaga. Yang seterusnya fitnah di akhir zaman itu apa? Wal fitnatul kufr. Fitnah yang berbentuk kekufuran. Kekufuran ini akan nampak cantik di mata kita. Dan kita rasa seronok melihat perbuatan-perbuatan kufur ini. Cuba tuan-tuan tengok hari ini ada orang Islam yang seronok berpakaian Santa Claus. Pakai jubah tak benar. Pakai serban tak benar. Pakai kepiah tak benar. Semayang pun tak pakai kepiah. Mai hari Santa Claus, dia pakai Santa Claus anak beranak dia. Kata dia. Apa kamu ni? Kamu jadi lagu mana? Dia pula yang sibuk duk hias pokok. Mai hari raya orang lain, dia sibuk hias pokok. Mari hari kebesaran orang lain, dia yang sibuk pergi hempah kepala, pergi hempah pokok buah kelapa. Dia pula yang sibuk bung. Kamu ni agama apa? Yang sibuk pergi pecahkan buah kelapa ni pasal apa? Ini bukan agama kita. Itu agama dia orang. Kau pergilah buat agama dia orang. Begini pasal. Apa pasal kau pula yang sibuk? Dia kata, Ustaz, kita ni masyarakat berbilang bangsa. Apa masalahnya kita? Apa masalah kau cakap? Engkau meraihkan, engkau meredai. Sehinggalah bila orang bukan Islam mati, siap doa pula. RIP pula. Semoga aman di sana. Nak aman apa engkau? Tuan-tuan lihat hari ini, fitnah kekufuran itu. Sampailah sudah hilang sensitif umat Islam. Al-Quran dibakar pun dia tak kisah. Dia duk tengok orang kafir duk bakar Quran. Jadi nak marah pun tidak, apa pun tidak. Duk keluar dalam berita, dia skip. Langsung tak ada sensitif. Tengok kitab kita yang mulia dibakar. Sedangkan orang Islam tak pernah pun bakar kitab orang lain. Tak pernah orang Islam, tuan-tuan, bila ada masalah pergi bakar kitab agama lain. Tak pernah. Walaupun Al-Quran tu dibakar, kita orang Islam tak pula pergi masuk gereja dia orang, pergi bakar gereja dia orang. Tak pernah kita buat. Tapi kita ada perasaan sensitif. Sedih, terasa dengan perbuatan orang kufur, orang kafir yang menghina dan membakar Al-Quran kita. Jangan sampai hilang benda tu, tuan-tuan. Hilang kasih sayang terhadap agama, malah membesarkan pula perayaan agama lain. Dulu ada perayaan orang Jepun, orang Malaysia sambut. Ada perayaan memuja hantu, orang kita sambut pula. Tak kena mengena dengan kita. Bila si Isra' Mi'raj bidah. Pelik tu.
Ia perayaan merayakan hantu Jepun umuri kan berjadah mana. Sambut pula. Bila kita buat nisfu Syaban, sebenarnya Nabi tidak pernah merayakan nisfu Syaban. Astaghfirullahalazim. Yang perayaan yang bagus-bagus hang kata bid'ah. Yang perayaan yang huru-hara ni, Halloween tu tuan-tuan, disambut pula. Saya tak boleh bayang tuan-tuan nanti orang Islam akan buat perayaan Halloween pula. Pakai jadi hantu, malam jadi hantu. Tok Imam jadi hantu, bertaring bayang. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak boleh bayang kan? Dia akan jadi benda biasa. Bila benda tu dah dibuat selalu, lama-lama dia akan jadi biasa. Dulu-dulu kita jarang sambut hari jadi dengan potong kek, bakar lilin, tiup lilin. Sekarang kalau tak tiup lilin, tak meriah. Dah jadi satu kebiasaan. Asal sambut hari jadi, tiup lilin. Asal tiup lilin, hari jadi. Dulu jarang. Tuan-tuan. Dulu kita tak ambil tahu pun. Tapi bila tu disemarakkan dalam masyarakat, dia jadi fitnah. Lama-lama kita pula yang lebih-lebih daripada mereka. Mereka pun tak sambut perayaan mereka lebih-lebih. Kita pula orang Melayu pula yang berlebih-lebihan menyambut perayaan mereka ni tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, yang keenam, fitnah al-ikhtilaf nas. Fitnah yang keenam kata dia ialah fitnah yang berlakunya perselisihan pendapat bil araq, perselisihan pendapat yang melibatkan para ulama. Ini dia di akhir zaman, perselisihan manusia yang berpunca daripada ulama yang bawa. Ini fitnah akhir zaman. Dulu kita sembahyang subuh tak ada apa. Allahumma hdina fiman hadait. Amin amin. Tahun 60-an boleh baca, tahun 70-an boleh baca, tahun 80-an boleh baca, tahun 90-an baca kunut, mai 2000-an. Yang baca tu mula petikai dah. Ada ke Nabi baca kunut? Mana datang ni? Oh, sudah. Dulu kita pergi kubur, elok je baca doa di kubur pada si mati. Siap telkin lagi. Sekarang balik. Nabi tak pernah buat. Gaduh pula. Dulu kita buat tahlil la ilaha illallah. Sekarang jangan tu. Mana ada Nabi buat? Udah tak buat pula. Dan akhirnya masyarakat kita telah berpecah. Ini nama dia fitnah. Sebab tu Ibnu Arabi kata ini fitnah yang besar ni di akhir zaman. Fitnah yang berlaku kepada manusia berpunca daripada perselisihan orang alim. Yang membawa perselisihan itu di dalam masyarakat. Dulu tak ada masalah tuan-tuan. Sekarang ni kita macam-macam perselisihan. Perselisihan dalam bidang politik. Cuba tuan-tuan ingat kita tahun 70, tahun 80-an, kenduri kahwin seronok. Satu kampung tu pun. Balik kampung seronok tuan-tuan. Masa tu buat kahwin-kahwin mana ada caterer. Semua gotong royong punya. Mana ada kenopi tahun 80-an. Semuanya kemah pinjam kat kem terendak tu tak. Kemah jenis macam piramid tu. Tiang tengah-tengah. Dulu, zaman dulu. Buat balai pula nak sarapan pagi, nak makan nasi, susun buluh dulu-dulu balai. Duk sila baca Quran. Tengah-tengah baca Quran menjerit Tok Imam. Buluh tu tercepit. Tak pernah faham, tak faham tak. Orang yang zaman kita je tu Haji yang faham benda ni. Anak-anak muda tercepit apa gila punya ustaz kau duduk diam kau tak tahu. Dulu. Sekarang tuan-tuan Allah dah berbeza. Balik kampung raya-raya pun tak seronok. Dulu raya-raya seronok tuan-tuan. Anak-anak balik naik bas. Ada naik kereta api, ada naik kereta, ada naik lori sayur balik kampung beraya. Meriah, tidur ramai-ramai dekat serambi, dekat ruang tamu, seronok, penuh. Sekarang balik kampung, tapi diam. Dia menantu dengan anak-anak cucu dia. Masing-masing main handphone. Cuba tengok dekat cermin kereta anak masing-masing. Logo apa ada? Yang itu oranye. Yang ni biru, yang ni biru muda, yang ni hijau, yang ni merah pula. Oh, banyak tuan-tuan. Masing-masing bawa parti dah.
Ada 10 menantu, 10 parti dalam rumah. Bergaduh dekat rumah pasal politik. Ni sekarang. Tak habis bergaduh pasal politik, dia bergaduh pula ada yang nombor 2. Khilaf. Ni masalah kita sekarang. Fitnah kita sekarang ni bergaduh masalah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu. Sekarang cuba buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Datang orang tanya. Mana datang hukum sapu muka? Tak boleh ke ketok-ketok tu imam tuan-tuan? Imam pula kaki TikTok, ketar-ketir tu imam tu. La ilaha illallah. Apa masalahnya sapu muka? Bukan wajib. Dia nak sapu pun salah. Nabi tak pernah sapu muka. Diam dia tuan-tuan. Susah hati tuan-tuan. Sampai sapu muka jadi salah. Ni tak lama lagi Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan, Tok Bilal dah siap dah. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk malam besok senyap. Kenapa tak selawat tu imam? Nabi tak buat. Oh, sudah. Akhirnya pecah dua. Yang ni buat 20, yang ni buat 8. Yang tak berpecah, yang tak semayang. Tetap bersatu padu je tuan-tuan. Elok je makan. Sekentang rebus lah, sengkuang calik lah elok. Bulan puasa dia makan kerang rebus, makan. Tak ada bergaduh tuan-tuan. Yang bergaduh yang datang masjid. 20, 8. 20, 8. Yang kaki nombor ekor, 2 keluar. 20, 8. 20, 20, 8, 2. 28, 028, 20. Dapat kat dia tuan-tuan. First prize lagi ni. La ilaha illallah. Inilah fitnah sekarang. Tuan-tuan janganlah duk cerita masalah Dajjal, masalah Ya'juj Ma'juj tuan-tuan. Dajjal akan sampai, Ma'juj akan sampai, Ya'juj akan sampai. Tapi belum. Yang dah sampai apa dia? Ni hak kata saya baca. Hari ni banyak orang bercakap, tuan-tuan, Dajjal sudah menghampiri kita. Bila? Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Di mana? Kenapa kau tak cerita dan fitnah yang sampai pada tempat engkau? Hari ni orang tak nak bersalam. Dulu-dulu lepas sembahyang, sallallahu ala Muhammad. Sekarang tak bersalam. Bid'ah. Nabi tidak pernah bersalam lepas sembahyang. Oh, sudah. Dulu-dulu sadaqallahul azim. Tidak ada hadis yang suruh baca sadaqallah selepas baca Quran. Oh, sudah. Dulu kita sadaqallahul azim. Ambilnya Quran, cium. Enggak ada itu. Enggak ada cium Quran itu. Enggak ada itu. Mana ada? Enggak ada itu cium Quran. Quran itu dibaca, bukan dicium-ciumin. Enggak ada. Nampak mikrofon ni? Enggak ada. Sampai cium Quran pun jadi salah. Astaghfirullahalazim. Bagi dekat dia duit 1,000. Tuan Haji, ni 1,000. Saya sedekah dekat Tuan Haji. Ya Allah, dia cium duit. Ada Nabi cium duit? Enggak ada. Oh, cium duit, engkau boleh cium. Quran dia tak pergi cium. Nabi tak pernah buat. Astaghfirullahalazim. Yang dicium itu Quran, bukannya tai. Yang dicium itu Quran, bukannya kitab suci orang lain, kitab kita. Sebagai tanda sayang. Kita sayang pada Quran. Abang-abang sayang pada isteri tak? Sayang. Apa tanda bila sayang? Jadi cium. Slow je tuan-tuan. Kalau cium pada isteri itu tanda sayang. Cium pada anak tanda sayang. Cium bapa tanda sayang. Takkan cium Quran. Tak boleh. Tanda sayang. La ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan hari ini kita jadi keliru. Confused. Don't confuse the people. Tu bahasa tuan. Hari ini orang pakai jadi confused. Usalli. Nabi tak pernah baca usalli. Terus Allahu Akbar.
Habis tu kalau saya baca usalli, enggak ada itu. La ilaha illallah. Sebab apa jadi macam itu? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Masalah Dajjal, masalah Ya'juj dan Ma'juj, itu kita cerita lain kali. Dia ada turutan itu. Lan taqumas sa'ah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah ditunjukkan 10 tanda. Fadzakara ad-dukhan. Maka Nabi sebut yang pertamanya ialah asap. Asap akan keluar. Nombor 1 Nabi sebut dalam hadis sahih ni, yang akan keluar asap. Tetapi susunan yang keluar dalam real bukan asap. Nabi sebut je satu. Tapi mana dulu yang keluar? Ya'juj, Ma'juj atau Dajjal? Mana dulu yang keluar? Matahari terbit daripada sebelah barat ataupun api yang akan terbit daripada negara Yaman? Ini hadis ulama-ulama susun. Sebab saya duk dengar ceramah, ada penceramah daripada luar negara, dia sebut Ya'juj dan Ma'juj telah pun keluar. Ya'juj dan Ma'juj telah pun keluar, tuan-tuan. Dah buka satu negara dah. Tuan-tuan, dalam ulama-ulama membahaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul selepas matinya Dajjal. Dajjal terbit dulu. Nabi Isa bunuh Dajjal tu, baru terbit Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kau kata Ya'juj dan Ma'juj dah terbit sekarang, Dajjalnya di mana? Nabi Isa-nya di mana? Jangan bagi confuse masyarakat. Kita hari ni, tuan-tuan dengar cerita, sampai ada yang kata, tembok Iskandar Zulkarnain, tembok Zulkarnain tu tembok besar Cina. Tuan-tuan tahu tak? Tembok besar Cina itulah tembok Zulkarnain. Itulah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Eleh kau. Apa barang lah tembok Ya'juj dan Ma'juj ni? Apa barang, tuan-tuan, kalau tembok besar Cina tu? Tuan-tuan, tembok besar Cina tu, saya panjat, tuan-tuan, saya naik, saya berjalan atas dia. Saya berjalan, relax, jalan, saya jogging lagi. Tiba-tiba ada satu orang tua, badan dia kecil, tua. Dia berlari, tuan-tuan. Saya tengok dia, yang aku ni tak menapah panjat. Hang boleh berlari. Hebat betul, apek ni. Saya tengok dia, tuan-tuan. Saya kejar dia tak boleh. Saya hamba kejar dia sampai dekat stop dekat di atas tu, tempat dia berhenti tu. Saya jumpa dia, relax. Saya tanya, umur berapa? Oi, 70 lain boleh berlari ke apek ni? Kuat betul. Tapi dalam Quran sebut, tembok Ya'juj dan Ma'juj tak boleh ditembusi. Ya'juj dan Ma'juj yang begitu kuat tak boleh lepas. Kalau tembok besar Cina tu, Tara Abang ni boleh jogging, tuan-tuan. Takkan tembok besar Cina tu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tak munasabah, munasrawak pun tidak, tuan-tuan. Apa ni? Janganlah kita hari ni pergi kata tembok besar Cina tu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Cuma tuan-tuan kena tadabbur. Berkali-kali saya cakap pada tuan-tuan, tadabbur. Okey. Ada banyak benda dalam Quran yang Allah cerita tapi kita tak jumpa. Sebab Allah belum tunjukkan lagi. Salah satunya ialah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tolong bagi tahu dekat kita. Besar mana tembok ini sampai Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lompat keluar, sampai tak boleh tembus, sampai tak boleh gali ke bawah ataupun naik tangga di atas. Besar mana tu kan? Takkan dia orang tak boleh guna tangga untuk panjat tembok? Takkan dia orang tak boleh sambung tangga untuk panjat tembok dah beribu-ribu tahun? Mesti tembok dia sangat hebat. Ada yang kata tembok dan Ya'juj dan Ma'juj ada dekat Armenia dengan Azerbaijan. Ada satu gunung yang disusun macam besi. Tuan-tuan boleh panjat lah. Everest pun boleh panjat. Gunung Everest pun boleh panjat. Takkan tembok Ya'juj dan Ma'juj tak boleh Ya'juj dan Ma'juj panjat beribu-ribu tahun. Maknanya temboknya sangat hebat, temboknya sangat kukuh, temboknya sangat tinggi,
temboknya sangat besar. Sampai makhluk yang hebat macam Ya'juj dan Ma'juj pun tak boleh panjat. Itu jawapan dia. Di mana tembok tu Ustaz? Itulah ilmu Tuhan yang kita tak tahu. Tunggu saatnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dia makan semua manusia. Dia hancurkan semua manusia. Yang selamatnya hanyalah sekumpulan daripada pengikut Nabi Isa dan Nabi Isa. Duduk dekat tu, Palestin tu tuan-tuan. Dalam hadis dia sebut. Sehinggalah Nabi Isa ni tadah tangan, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami tak ada siapa dah. Ya'juj dan Ma'juj ni terlalu ramai. Laut yang dia lalu jadi kering. Tasik yang dia minum jadi kering. Punya ramainya, punya ganahnya. Allah Ta'ala hantarkan burung macam burung ababil. Mampuskan segala Ya'juj dan Ma'juj. Jadi janganlah kita kata Ya'juj dan Ma'juj tu dah keluar. Janganlah bagi keliru orang. Hadis ada, kitab ada. Cakap berpandukan kepada hadis, pandukan pada kitab. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj terbit, datang dulu Dajjal. Datang Imam Mahdi. Datang Nabi Isa. Bila Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan dah mati sekaliannya, bangkai Ya'juj dan Ma'juj terlalu banyak. Nak tanam tak boleh. Terlalu ramai. Apa nak buat? Lagi sekali Nabi Isa tadah tangan. Ya Allah, selesaikanlah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, bangkai ni nak buat macam mana ni? Allah Ta'ala turunkan hujan. Bawa segala ni. Bawa ke laut. Mampus segalanya. Maka hidup amanlah manusia di bawah pemerintahan Nabi Isa beberapa lama sebelum datangnya dukhan, sebelum datangnya asap mematikan orang-orang yang beriman dan tinggal hanya orang-orang kafir sahaja. Dan asap itulah dipanggil dukhan yang mematikan orang yang beriman. Yang tinggal dalam dunia orang tak ada iman. Jadi janganlah kata jerbu tu dukhan. Kan dulu kita ni ada jerbu. Inilah tanda-tanda kiamat. Jerbu. Yang jerbunya Malaysia dengan Indonesia aja. Amerika tak jerbu. Kejadah apa tanda kiamatnya? Itu orang tanam pokok, tebang pokok. Tanam pokok, tebang hutan. Itu pencemaran alam. Bukannya dukhan. Itu tanda-tanda kasih sayang kita dengan jiran tetangga. Dia orang menghantar asap, kita menghantar bomba. Itulah kerjasama. Anda faham? Tak faham sudah. Dia menghantar asap, kita hantar bomba padam. Itulah kebaikan dia. Asap dalam hadis ini, dalam ayat Quran ada surah Ad-Dukhan. Faltaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Tunggu. Langit akan mendatangkan asap. Yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Asap tu datang daripada langit, bukan asap tu datang daripada bumi. Jerbu, asap tu datang daripada bumi. So dia bukan dukhan. Jadi tuan-tuan, saya tak nak ulas yang 10 tanda-tanda kiamat yang besar tu. Yang tu Ustaz Roy kena panggil lagi sekali. Kita buat ceramah lagi sekali, cerita satu persatu, turutan demi turutan tentang tanda-tanda kiamat. Yang saya nak cerita di sini ialah fitnah yang sekarang sedang menimpa kita. Yang saya sebutkan 6 perkara tadi. Al-ikhtibar, mihnah, al-mal, aulad. Yang ni yang sedang menimpa kita. Fitnah kufr, dan yang ketiga, yang keenamnya ialah fitnah perselisihan pendapat yang membawa perpecahan ke dalam umat. Yang ni yang perlu kita selesaikan. Okey Ustaz, macam mana nak selesaikan perselisihan pendapat yang membawa perpecahan? Jawapannya ialah balik pada asal. Baik, kenapa kita di tanah Melayu tak ada bergaduh? Tak ada gaduh-gaduh tuan-tuan ni. Kita di Melaka, kita di Terengganu, kita di Kedah. Ahli-ahli sejarah berselisih pendapat. Islam sampai ke tanah Melayu ni, dari Kedah dulu ke, Parameswara dulu ke, Batu Bersyurat Terengganu ke. Yang tu pun tak dapat bagi jawapan. Ada yang kata Islam sampai kat Melaka dulu. Parameswara masuk Islam jadi Sultan Muzaffar Shah. Akhirnya seluruh Melaka Islam. Ada yang kata tak, dia main ke Kedah dulu, Kedah tua. Kedah tua Islam dulu.
Ada yang kata dah Terengganu dulu. Tak kira lah siapa yang masuk Islam dulu. Yang pentingnya sekarang ni kita Islam. Baik, sejak berlakunya Islam, baik di Melaka dulu ke, Terengganu dulu ke, Kedah dulu ke, tak kira lah. Cuba tuan-tuan tengok, pernah tak orang Melayu sama Melayu berbunuh-bunuhan, berperang-perangan sesama sendiri? Ada? Bergaduh pasal agama ada? Tak ada. Elok je duduk. Dia tak macam Arab. Arab dengan Arab bergaduh siang malam sama-sama dengan dia orang. Sama-sama dia orang, bom sana, bom sini, bunuh sana, bunuh sini. Orang Melayu tak pernah, tuan-tuan. Kenapa kita tak pernah bergaduh? Sebab kita memegang 3 asas. 3 asas dalam agama kita. Ilmu kita. Yang pertama, kita pegang tauhid yang sama. Penyelesaian kepadanya ialah balik pada yang asal. Tauhid kita ialah mengamalkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya selamat kita. Daripada tahun 90-an, naik 80-an, 70-an, 60-an, 50-an, kita tak pernah bergaduh. Akhirnya kita selamat. Orang-orang kita sepakat mengamalkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita tak kata Allah duduk di atas arasy, kita tak kata. Kita tak kata Allah ada tangan, kita tak kata. Allah ada kuasa. Allah dengan kemuliaannya bersemayam di atas arasy pada kedudukan. Kedudukan yang tinggi, bukan duduk cokong macam saya. Saya ni duduk atas kursi, duduk sila tuan-tuan. Pengurusi masjid tanya saya, selesa ke Ustaz? Selesa sangat dapat kursi ni mahal ni tuan-tuan. Oh. Saya duduk bersila atas kursi ni, nama dia cokoh. Duduk cokoh. Tuan-tuan ingat Tuhan ni duduk cokoh tengok kita. Tak, Tuhan bukan macam tu, duduk tengok orang bertamalim buat apa. Ustaz Kazim ceramah. Pusing pula sana pula. Oh, Selat Melaka. Tuan-tuan ingat Tuhan macam tu bukan? Duduk di atas, duduk tengok kita. Oh, bukan macam itu. Kita tak macam itu. Fahaman kita jelas. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sebab itu kita satu. Nombor 2, fiqh. Kita mengamalkan ajaran mazhab Asy-Syafi'i. Selesai masalah. Laki bini pegang batal air semayang. Selesai masalah. Sentuh tak ada lapik suami isteri batal. Mazhab Syafi'i kata batal. Selesai masalah. Tak pernah bergaduh. Beratus-ratus tahun. Kita mengamalkan Syafi'i. Sebelum semayang, usalli. Silakan. Tak bergaduh. Dan bila datangnya kepada kita akhlak, bila datangnya kepada kita tasawuf, bila datangnya pelajaran, kita mengamalkan Imam Ghazali dalam bidang tasawuf dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, kita hidup aman. Maka nak jadi aman macam dulu balik kepada asal yang ini. Kita duduk di sini, kita uruf di Malaysia, uruf di Melaka, mengamalkan 3 benda ini, maka aman. Okey, salah ke mengamalkan mazhab Syafi'i? Tak salah, silakan. Baik. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Balik kepada ilmu. Bila ada ilmu, tak bergaduh. Contohnya apa? Semayang subuh. Allahu Akbar. Amin. Kemudian baca ayat Quran. Rukuk. Lepas rukuk, kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Terus imam sujud. Allahu Akbar. Makmum pun sujud. Rakaat kedua. Dia tak baca kunut. Ada tak makmum bising? Tak bising. Pasal apa tak bising? Sebab makmum faham bacaan kunut ketika sembahyang subuh hanyalah sunat. Imam baca, kami tadah tangan. Imam tak baca, kami sujud. Kita faham. Inilah ilmu. Tuan-tuan pergi Mekah, ada tuan-tuan komplain tu imam tu tak kunut. Imam, kunut. Kunut apa tu imam kata? Elok pula tuan-tuan pergi umrah. Sebab apa? Sebab kita makmum. Kita orang Melaka, kita faham. Engkau tak baca kunut, sunat, semayang subuh, sah. Selagi kau buatlah sujud sahwi pun salah. Tapi masalahnya Ustaz, dia tak buat sahwi Ustaz. Tak buat sahwi pun sah.
Lapang sungguh hati orang kita. Mari ustaz lain pula. Bila tu imam buat kunut, bid'ah. Ulang balik sembahyang. Nerakalah kau. La ilaha illallah. Yang tak faham bukan kita. Yang tak faham dia orang. Dia orang ni yang bawa masalah. Kita kalau imam baca kunut, amin. Amin. Kita kalau imam tak baca kunut, kita sujud. Simple. Tapi mereka yang bawa satu ketegasan. Baca kunut. Enggak ada itu. Nabi enggak ada itu. Engkau. Enggak ada. Apa engkau? Tuan-tuan yang saya hormati. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ni baca hadis. Dan hadis bukan satu. Saya ulang balik. Kita ni ambil hukum daripada Quran. Kita ambil hukum daripada hadis. Hadis bukan satu. Hadis banyak. Quran satu. Hadis banyak. Pasal apa hadis tu banyak? Sebab ramai sahabat Nabi yang meriwayatkan dia. Satu. Dua. Bukan semua sahabat Nabi berada dalam satu masa dengan Nabi. Bukan. Ada sahabat Nabi yang keluarkan hadis, Nabi buat yang ini. Ada sahabat Nabi yang keluarkan hadis, Nabi tak buat yang ini. Kalau kau baca hadis tak buat yang ini, ada pula hadis Nabi buat yang ini. Sebab itu datangnya mazhab. Boleh faham? Setengah orang dia tak faham. Nabi satu, Quran satu. Apa pasal? Mazhab pasal. Saya tak nak ikut mazhab. 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 Nak sebut mazhab pun tak erti. Mazhab. Saya ulang balik. Driver saya tu namanya Baharudin. Driver saya tu namanya Faiz. PA saya Baharudin. Ini tim A. 2 hari dia orang di Melaka. Tim A. Besok saya di Ipoh. Pukul 10 saya ada ceramah. Tengah hari saya baca khutbah Jumaat. Petang saya buat rakaman TV. Malam besok saya di Siputih. Di Perak. Tim lain pula datang. PA-nya Ustaz Hasan. Drivernya pula Isa. Yang saya buat kepada Baharudin dengan Faiz, kadang-kadang tak sama apa yang saya buat dengan Hasan dan Isa. Isa dan Hasan keluarkan cerita. Ustaz Kazim buat macam ni lah. Mai Baharudin pula, Ustaz Kazim buat macam ni lah. Sebab tu, yang ni aku tak ikut, Nabi buat yang itu. Yang ni aku ikut, Nabi buat macam ini. Itu hadis. Maka datang kita yang kemudian daripada ini, janganlah hanya tengok Bak Isa dengan Ustaz Hasan sahaja. Hang tengoklah pula hadis Badarudin dengan Faiz. Compare lah. Akhirnya kau dapatlah jawapan. Oh, mazhab ini ikut yang ini. Syafi'i ikut yang ini. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Walaupun dua-dua ni nampak macam berbeza. Tetapi datang daripada sumber yang satu. Namanya Nabi Muhammad. Contohnya apa? Nabi Muhammad satu hari. Dia berjalan dengan sahabat-sahabat dalam 30 orang. Rombongan yang kecil. Nabi Muhammad terjatuh daripada kuda dia. Nabi Muhammad sakit. Sakit bahagian ni. Maka Nabi pun pergi semayang. Bila Nabi semayang, Nabi duduk. Pasal Nabi sakit. Nabi duduk. Kemudian Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi semayang duduk. Nabi jadi imam duduk. Makmum sahabat Nabi duduk. Kemudian tak berapa lama selepas itu, Nabi sakit lagi. Di akhir hayat Rasulullah, Nabi jadi imam. Nabi duduk. Bila sahabat nak duduk, Nabi kata, engkau orang bangun. Aku seorang duduk, engkau orang berdiri. Allahu Akbar. Yang imam duduk, makmum kena duduk, dipegang oleh Hambali. Yang imam duduk, makmum berdiri, dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. So, apa masalah? Yang 30 orang, kami ikut Nabi. Nabi duduk, kami duduk. Kami pergi. Aku tak ada waktu tu. Aku pegang hak nombor 2. Aku imam duduk, makmum berdiri. Sebab aku ada. Itulah hadis. Maka bila kita datang mazhab, engkau nak ikut yang mana? Saya nak ikut Syafi'i. Silakan. Engkau nak ikut Hambali. Silakan. Saya nak ikut Nabi, Ustaz. Okey. Sekarang ada 2 perbuatan Nabi. Engkau nak ikut yang mana?
Syafi'i pun ikut Nabi, Hambali pun ikut Nabi. So what? Serupalah dengan kunut. Ada masanya Nabi baca kunut, ada je masa Nabi tak baca kunut. Yang hadis Nabi tak baca kunut, dia ni keluarkan. Hadis yang baca kunut, dia ni keluarkan. Sebab waktu dia jadi makmum, Nabi baca kunut. Yang ni Syafi'i pegang, yang ni Hambali pegang. So what? Sebab tu nak menyelesaikan masalah fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, balik kepada ilmu. Aku tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Itu hadis Aisyah. Dia tak pernah tengok Nabi kencing berdiri. Mai sahabat Nabi pula, aku tengok Nabi Muhammad ada kencing berdiri. Di mana? Tengok. Nabi Muhammad pernah sekali kencing berdiri pada tempat pembuangan sampah yang kotor. Kenapa yang Nabi kencing berdiri di situ? Sebab Nabi tak mau duduk, tak mau tunduk kepada sampah yang kotor. Maka sekali itu Nabi buat. Pasal sampah tu kotor. Banyak kotoran di situ. Takkan wajah Nabi nak menghadap tempat kotor. Yang Siti Aisyah kata, jangan kau kata Nabi pernah kencing berdiri. Sebab dia tak pernah ikut Nabi berjalan di situ. Kalau kita faham. Tapi bukanlah tuan-tuan kena kencing berdiri di tempat yang elok. Yang di RNR tu elok. Yang tuan-tuan kata berdiri bersepak. Pergi kencing dekat tandas. Mangkuk tandas elok. Kepiah tak tinggal. Siap berbual lagi. Dari mana? Astagfirullahaladzim. Pergilah duduk. Ni hak Nabi buat tadi tu tempat kotor. Janganlah tunduk pada tempat pembuangan sampah. Itu Nabi ajar. Inilah bentuk mazhab. Jadi kalau kita faham tentang ilmu, menghormati ilmu, senang fitnah. Dan kebetulan kita ada di Malaysia. Di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i, hormatlah uruf orang di Malaysia. Amalkanlah Syafi'i. Selesai masalah. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini saya lihat makin merebak. Sebab kita yang mengaji, yang dengar ceramah tak ada ilmu. Nabi tidak pernah baca usolli. Jangan baca usolli. Maka hari ini pun kita Allahu Akbar. Bagi kita yang ada ilmu, tak baca pun tak apa, sunat. Tapi kalau baca dapat pahala. Sebab menetapkan pendirian. Tapi bagi orang yang belajar, dia tak gaduh. Allahu Akbar. Dia tak gaduh. Usolli fardhan Aisyah. Dia tak gaduh. Sebab dia ada ilmu. Yang tak ada ilmu yang gaduh. Usolli. Hei, mana ada Nabi usolli? Bida'ah kau bida'ah. Orang ni tak ada ilmu. Sebab apa tak ada ilmu? Sebab dia tak faham makna sembahyang. Apa makna sembahyang? Beberapa perbuatan yang dimulai daripada takbiratul ihram disudahi dengan salam. Itu makna sembahyang. Sembahyang itu dimulai dengan takbiratul ihram. Maknanya sebelum takbiratul ihram belum dikira sembahyang. Jadi bila nak takbiratul ihramnya? Berdiri tegak, Allahu Akbar. Itu sembahyang. Maka sebelum daripada itu, engkau buat ke, engkau tak buat ke, tak menjejahkan sembahyang kau. Usalli fardal maghribi salasa rakaat. Belum lagi sembahyang tu. Sebab tu dia boleh berhenti. Dia tegur orang sebelah. Duduk elok. Usalli farda Allah. Nampak? Dia boleh tegur anak dia. Jangan bising, ayah nak sembahyang. Usalli. Kan ayah cakap tadi jangan bising. Usalli fardal maghrib. Allahu Akbar. Bila dah takbiratul ihram, tak boleh cakap dah. Jangan tengah aduh baca Fatihah. Bismillah. Jangan cakap Bismillah. Yang tu dah rosak dah. Sebab dah sembahyang. Maknanya sebelum sembahyang, tuan-tuan nak buat apa? Buatlah. Sebelum akad takbir tu. Usalli. Tak apa. Nak korek hidung. Tak apa. Sebelum sembahyang. Korek. Kena tu imam. Allah. Tak apa. Yang bila dah angkat takbir, tuan-tuan korek. Korek pergi tengok belakang tanah. Tak boleh lah. Fahamnya itu. Jadi ucapan usalli itu bila? Sebelum takbir. Sebelum takbir atau ihram tak apa.
Di mana salahnya? Tak salah. Usalli fardal maghrib. Kenapa awak usalli? Sebab saya nak menyatakan bahawa saya nak semayang. Dengan saya menyatakan itu tetap pendirian saya. Kalau kita tak sebut, kadang-kadang hati main tak tetap. Allah. Maghrib apanya? Isyak. Allah. Sebab tu adanya semayang isyak disebut. Menetapkan hati. Dan berakhirnya bila? Berakhirnya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis semayang. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Tak apalah. Dah habis semayang. Sapu muka pun tak apa dah. Yang tak betulnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tu baru salah. Kalau ada tu imam buat macam tu, angkat dia, tok keluar. Senang je, simple je. Engkau memahami makna, maka engkau boleh faham. Kau boleh faham. Tak payah kita nak gaduh-gaduh. Ustaz, dia sapu muka Ustaz waktu semayang. Dia sapu tu selepas salam ke sebelum? Dia sapu salam, dia sapu muka tu dah habis salam. Kalau itu tak ada hal. Pulang kat dia. Nak sapu apa pun tak apa. Ustaz, dia baca usolli Ustaz. Dia baca usolli tu dalam semayang ke atau sebelum? Sebelum Ustaz. Apa lantak dia? Senang je hidup. Oh Ustaz lah. Ustaz, dia baca talqin Ustaz. Di mana? Di kubur. Lah. Apa masalah? Apa masalah? Tak, kita kena ikut sunnah Ustaz. Macam mana? Kita kena ikut sunnah Ustaz. Abang faham sunnah tu apa? Abang faham sunnah tu apa? Ni, saya pakai songkok hitam. Saya pakai baju batik ni tuan-tuan. Tangan lain, badan lain. Mana dia jumpa baju ni? Ini sunnah lah tuan-tuan. Adakah sunnah ni macam tu imam pakai jubah? Atau macam saya ni bukan sunnah? Tuan-tuan makan nasi asam pedas, sunnah tak? Makan nasi lauk asam pedas, sunnah tak? Sunnah. Tu dia abang. Nabi pernah makan asam pedas. Apa dia sunnah? Sunnah itu apa yang dibawa oleh Nabi dalam Quran disampaikan, dalam hadis diajarkan. Apa yang Nabi cakap tentang makanan? Makanlah kamu benda yang halal dan baik. Asam pedas halal tak? Halal. Baik tak? Tuan-tuan boleh kata sunnah. Allah kata, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Itulah ajaran Nabi. Makanlah kamu makanan yang baik. Apa yang baik itulah sunnah. Jangan tuan-tuan faham sunnah tu kurma. Pakcik makan nasi. Nabi tidak pernah makan nasi. Sudah. Buat bertenang bang. Segala benda yang halal, yang dibawa, yang dinyatakan halal dan baik, itulah sunnah. Simple dah Islam. Tapi kita hari ni faham kurma, kismis semata-mata. Makan kismis ngap. Makcik makan bihun. Tak sunnah, bid'ah. Ataukah dalam Quran kata, makanlah kamu benda yang baik-baik? Boleh faham tak makna sunnah? Yang Nabi bawa halal, yang Nabi cerita haram, yang Nabi kata sunat, yang Nabi kata harus, yang Nabi kata makruh. Inilah dia. Dia tak ada yang nombor 6. Nabi tak buat. Hukum sekarang ni ada nombor 6. Nabi tak buat. Itu masalah. Apa hukum pakai songkok? Nabi tak buat. Sudah. Kalau Nabi tak buat, boleh tak pakai songkok? Tak boleh Ustaz. Kenapa? Songkok tak pernah dibasuh sejak dibeli. Habis tu kapet, bila tuan-tuan basuh kapet? Ni kapet masjid ni. Daripada awal pasang sampai sekarang, tak pernah tu siap basuh tuan-tuan ni. Maka boleh tak tuan-tuan semayang di atas kapet ni? Walaupun tak pernah dibasuh, boleh tak? Sebab apa? Sebab tak ada najis. Sebab tidak ada najis.
Tak ada najis. Suci. Semayanglah. Kopiah saya ada najis? Tak ada. Semayanglah. Saya pakai serban. Sunnah. Tak cicak penuh. Abang tak cicak kat serban. Sunnah. Allah. Senangnya. Jom kita jadi orang yang memahami. Yang mengerti. Sebab itu Nabi sebut, siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia senang, Allah sayang pada dia, Allah Ta'ala akan bagikan dia kepahaman tentang agama. May yuridillahu bihi khairan, faqihhu fiddin. Diberikan faham tentang agama, bukan diberikan ilmu agama. Sebab tu kita minta daripada Allah ilmu tak? Kita minta ada doa daripada Allah ilmu. Ustaz Ram mesti tahu doa tu. Ilman nafi'an. Ada tak kita minta, ya Allah, berikanlah aku ilmu? Tak. Nabi ajar ilman nafi'a. Ya Allah, kau kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat pada aku. Lepas ni, tuan-tuan tolong cari ilmu. Bukan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Faham betul-betul. Sebab ada orang kata, ni awak makan apa? Saya makan nasi, saya makan ikan, saya makan daging. Oh, bukan sunnah. Ikan halal tak? Halal. Daging ni sembelih tau. Daging apa ni? Daging lembu. Halal. Nasi halal tak? Halal. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, makanlah kamu yang halal? Inilah sunnah. Cuma yang datang makanan Rasulullah, kurma lah apa semua tu, silakan. Janganlah kita hanya nampak sunnah tang situ saja. Macam saya lah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan, pakaian yang cantik-cantik bila masuk dalam masjid. Saya pakai songkok. Songkok ni saya beli daripada Singapura ni. Import ni. Boleh lipat, senang tuan-tuan. Senang, masuk masjid pakai. Pergi shopping mall, lipat, masuklah kereta. Nampak ni. Baju yang cantik, seluar yang cantik, cincin yang cantik, jam yang cantik, wangi yang cantik, spek mata yang cantik, misai saya trim, janggut saya trim, pergi masuk masjid. Sunnah tak tu? Sunnah lah tu. Allah kata pakailah yang cantik-cantik bila masuk dalam masjid. Tuan-tuan sini pakai baju Melayu, pakai sampin, pakai songkok, butang pula. Butang baju aku mana pak? 4-5 butang ni. Sunnah lah tu. Tapi Ustaz, saya nak ikut Nabi. Macam mana tu bang? Saya nak pakai jubah. Busuk ya Allah. Dah sebulan tak basuh jubah. Sah semayang, tapi busuk. Sunnah Nabi bukan. Bila dia duduk sebelah kita tu, Allah, kita, menangkap kepala, nampak? Itu bukan sunnah. Pakailah jubah, tapi cantik, wangi, bersih. Itulah sunnah. Pakailah baju kemeja, cantik, bersih. Itulah sunnah. Terpulanglah pada tuan-tuan. Jangan menyerupai orang kafir. Jangan memakai pakaian yang dilarang oleh Rasulullah. Itulah sunnah. Kenapa awak tak pakai seluar pendek masuk dalam masjid sedangkan awak main bola pakai seluar pendek? Itu sunnah. Mesti tutup aurat. Maka tutup aurat bukan saja di masjid. Di padang juga. Sunnah juga. Tutup aurat. Tutup aurat itulah sunnah. Bagaimana nak tutup? Terpulang pada kebijaksanaan tuan-tuan. Ada orang Malaysia, bila datang semayang masjid, semayang di rumah, orang perempuan semayang pakai telekung. Tutup habis telekung. Tak nampak apa dah, nampak muka je. Sunnah untuk dia. Tutup aurat. Tapi setengah tempat, dia tak pakai telekung. Perempuan, dia tak pakai telekung. Yang pakai telekung macam kita ni, negara yang hujung dia ada sia-sia. Indonesia, Malaysia, pendek kata yang sia-sia lah, yang pakai telekung. Cuba tuan-tuan tengok, waktu kita pergi umrah, orang perempuan India, dia tak pakai telekung. Dia pakai telekung labuh, dia pakai seluar. Allahu Akbar.
Saya susah hati jumpa perempuan Bangla. Dia tak pakai telekung. Mai Iran pula, telekung pula. Mai puak-puak Pakistan, lain pula baju dia. Janji menutup aurat. Jadi bagaimana nak tutup aurat? Terpulang pada akak-akak. Ustaz, makcik datang semayang di Masjid Al-Faizin. Habis tu, makcik pakai baju. Yelah, baju pergi kenuri kan. Tak payahlah gelak. Cakaplah dulu apa masalah. Dia gelak dulu. Mana kita tahu apa masalah dia. Jadi makcik nak pakailah telekung. Tapi telekung demo tak ada, Ustaz. Selalu ada Masjid Al-Faizin sediakan telekung untuk wanita. Hari tu tak ada. Dia orang basuh lah tu, hantar dobi. Itu makcik tak semayang lah, telekung tak ada. La ilaha illallah. Kalau makcik tak ada telekung, makcik nampak tak langsir warna hijau tu? Ambil langsir warna hijau, buka cangkuk dia, makcik gulung satu badan, nampak muka je. Allahu Akbar. Sah semayang. Janji tutup aurat. Yang salahnya ialah dengan langsir hijau tu dua balik sekali tuan-tuan. Yang tu yang salah. Tu namanya mencuri. Lepas kau semayang kau sangkutlah balik. Janji kau tutup aurat. Menutup aurat itulah sunnah. La ilaha illallah. Kalau kita fahamnya itu simple. Macam tadilah. Awak bersalam lepas semayang asar. Boleh ke Ustaz? Apa tak bolehnya? Bukankah Nabi suruh salam? Salamlah di mana-mana pun. Yang salahnya ialah sedang semayang salam. Dia masbuk, datang lambat sikit. Dia salam dulu dengan orang sebelah. Orang sebelah pun bingung juga. Yang tu baru salah. Habis semayang kau salam satu masjid pun. Jom tuan-tuan. Kita memahami betul-betul perkataan sunnah. Simpelnya Islam. Begitu luasnya Islam, tuan-tuan. Bukan sempit. Sampai nak cium Quran pun tak boleh. Nak cium Quran pun bida'ah. Apa jadi ni, tuan-tuan? Inilah yang Ibnu Arabi kata, di akhir zaman, fitnah yang akan merebak dalam masyarakat ialah perpecahan yang dibawa oleh orang-orang yang ada ilmu, yang membawa ajaran masing-masing. Akhirnya masyarakat berpecah belah. Kalau dulu kita sembahyang tarawih paling seronok, sekarang tak seronok. Bergaduh Tok Imam dengan Tok Bilal. Gaduh. Masalah selawat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Bidah. Masuk neraka. Bayangkan tuan-tuan, duduk dalam neraka, malaikat tanya, "Yuk, apa hal kau masuk neraka?" "Saya baca selawat tarawih." Menung malaikat. Takkan selawat salah kot. Cuba tengok balik. Bila awak selawat? Bila masa awak selawat? Selepas habis semayang tarawih. Semayang tarawih habis 20 rakaat atau 2 rakaat? Ulang balik. Semayang tarawih habis setiap 2 rakaat atau tunggu 20 tu Haji? Nyesal 2 kat depan. Semayang tarawih berakhir pada setiap 2 rakaat habis. Nanti semayang lagi 2 rakaat lagi. Bukan mesti habis 20. 2 rakaat 2 habis, 2 rakaat habis. So, bila habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma salli ala Muhammad. Silakan. Dahaga pula tuan-tuan. Dia ambil air, dia minum. Ngok. Dah habis semayang, boleh minum. Buat apa pun boleh. Bangun sekejap, terkentut, ambil wuduk lain, masuk lain, boleh. Teringat, ya Allah, bubur lambuk belum makan. Habis 2 rakaat, dia makan bubur lambuk, muak, makan semangkuk, datang semayang balik, Allahu Akbar. Boleh. Dah habis 2 rakaat, nanti sambung lagi. Simple ya. Yang tak bolehnya, tengah-tengah semayang, pergi minum air. Begini, letak dalam poket. Siap ada straw ke? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum Fatihah, dia begini. Yang tu baru batal semayang. Habis semayang, boleh minum. Tu imam boleh minum.
Sebab tu kita letakkan air mineral ni sebelah sejadah tu imam. Sebab 2 rakaat habis dia minum lah. Habis dia minum, sembahyang balik. Ataupun boleh makan. Habis dia makan, sembahyang balik. Yang salahnya waktu sembahyang dia makan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang daging tadi ni. Dia telan pula tuan-tuan. Yang tu batal sembahyang. Serupalah selawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kita boleh lunjuk kaki. Oh, lenguh. Oh, imam hari ni hafiz 1 rakaat 1 muka. Oh. Betul ke pinggang perak meletup. Betul ke pinggang perak meletup. Ada pula yang buka Facebook. Tengok Facebook. Ada pula yang buat live. Tarawih now. Nampak tu. Oh, nampak. Terpulang lengkau sembahyang dah habis. Daripada duk buat kerja yang macam-macam. Orang tua-tua dulu cerdik. Bilal, kau selawat. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Imam boleh rehat. Dia rehat. Ambil nafas. Wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Simple. Dan dia ajar pula. Bacaan macam ini 2 rakaat. Bacaan macam ini lepas ni kau kena baca doa. Ada je orang tua-tua dulu untuk mengajar. Jadi di mana salahnya? Yang salahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bilal sambung. Allahumma li. Yang tu salah. Subhanal malikil ma'bud. Dengan imam dengan Bilal tuan-tuan humbat kat luar tuan-tuan. Simple je. Ya Allah. You nak gaduh-gaduh pasal apa? Cuma kalau kita nak selawat, tak payahlah menjerit. Tuhan bukan pekak. Mikrofon dah ada. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Dah. Tak payahlah berlawan dengan masjid sebelah. Sallallahu wasallam alaih. Masjid sana kata, jaga Muhammad, lepas ni aku pula kata dia. Pecah mikrofon atas tu. Kadang-kadang kita jawab macam tu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaih. Budak-budak di luar, dia kata apa? Bila nak habis? Ya, atas jalan sabuk. Lambat lagi. Yang tu yang salahnya. Jadi tuan-tuan, jomlah kita menghormati di antara satu sama lain supaya jangan jadi fitnah. Jangan mengkondem antara satu sama lain. Janganlah kita menghina Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Mereka semua ini semuanya mengikut hadis-hadis Nabi, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, janganlah menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat. Yang akhirnya masyarakat bergaduh, bertumbuk, berpecah belah kerana kita. Saya orang Ipoh, saya orang Perak, saya bukan orang Melaka. Kalau saya ceramah di Melaka, habis ceramah saya balik. Jahatnya saya ialah saya meninggalkan perpecahan pada tuan-tuan. Saya balik, saya tidur. Saya balik, saya buat kerja saya. Tapi tempat yang saya ceramah bergaduh, saya adalah seorang penceramah yang jahat kerana memecah belahkan masyarakat. Penceramah yang baik ialah yang datang menyatu padukan masyarakat supaya hidup dengan berkasih sayang, berpandukan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama datang ke Masjid Al-Faizin ni. Kalau tuan-tuan nak jemput lagi 35 tahun daripada sekarang. Insya-Allah. Saya dah ceramah Tuan Haji 1 jam setengah. 1 jam setengah saya ceramah Tuan Haji. Terasa tak Tuan Haji? Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Tuan-tuan nak terasa apa? Gelak daripada pukul 8 sampai sekarang. Tambah yang dapat tiang pula. Lagi tak terasa. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.